Kita sambung tentang melewatkan membayar hutang sedangkan dia mampu. Baik. Salah satu kezaliman yang terbesar adalah menangguh membayar hutang padahal dia mampu menyegerakannya. Demikian ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penangguhan membayar hutang oleh orang kaya adalah satu kezaliman. Tuan-tuan, orang kalau kita faham Al-Quran ni tuan-tuan, kita selalu duk belik Al-Quran. Ayat paling panjang dalam Al-Quran ada tang mana tuan-tuan? Paling panjang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Satu muka 15 baris tu satu ayat. Tuan-tuan tahu tak ayat tu cerita pasal apa? Ayat tu cerita pasal hutang, dain. Daripada atas sampai bawah Allah cerita tata cara kalau nak berhutang, apa adab dia, apa perlu kita buat, bagaimana cara kita nak berhutang tuan-tuan. Satu ayat Allah Ta'ala cerita lengkap pasal hutang. Tuan-tuan, hutang ni satu benda yang kalau kita buat benda tu tapi kita tak tunaikan balik kewajipan dengan membayar dia tuan-tuan, percayalah, orang yang mati syahid di jalan Allah, mati berperang mempertahankan agama Allah, dia ada hutang tuan-tuan, dia akan sangkut nak masuk syurga. Setinggi-tinggi, semulia-mulia kematian tuan-tuan, ada kes hutang, sangkut. Dia tak boleh nak masuk lagi. Sebab apa? Masih ada benda yang dia tak selesaikan dengan makhluk Allah sewaktu dia hidup di dunia. Kita hari ni dengan hutang cukup mau tuan-tuan. Tambah-tambah ada orang dia hutang sana, dia hutang sini, dia korek situ, dia tutup sini, dia korek sana, dia tampung tang ni, macam-macam benda orang buat tuan-tuan. Tuan-tuan, percayalah hutang ni semua satu benda menyebabkan sakit kepala. Kecuali kalau orang yang nak hidup mudah. Dia hutang, habis merata apa semua, dia hilang lari pergi tempat lain. Dia pergi sat, berlakon baik sat, dia pergi hutang pula ke orang agak sana, pak, dia pindah pergi tempat lain pula. Tuan-tuan, kita bukan jenis macam tu tuan-tuan. Lama mana kita nak lari tuan-tuan? Satu masa, habis. Daripada kita berhutang dengan keadaan kita tak mau bayar tuan-tuan, tuan-tuan pilihlah. Sama ada tuan-tuan nak lunaskan hutang tersebut atau tuan-tuan nak tengok satu persatu pahala yang kita ada diambil oleh Allah, diberi kepada orang yang kita berhutang. Biasanya tuan-tuan kan, keadaan dan niat bila orang nak mai jumpa kita nak minta hutang, Allah bukan mai lembut, bukan mai sedih, lunak bahasa dia. Punya puji kita macam-macam lah, apa cerita lah. Bila dah dapat hutang, bila kita nak pergi minta pula hutang kita pula rupa pengemis nak pergi minta dah. Duit dia bukan tak ada, ada. Kadang-kadang tengok duk buat gambar, duk minum Starbucks, sagi buat gambar tukar rim tayar. Hak tu ni semua ada. Duk sat hujung minggu gambar kat hotel, pergi berehat, berkelah. Tapi hutang kita ni tuan-tuan payah sungguh nak bayar. Orang macam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan mampu untuk halalkan tuan-tuan. Kalau mampu untuk halalkan. Tapi kalau kata tuan-tuan nak bawa pergi keadilan tersebut di hadapan Allah, silakan. Sebab saya kita akan tengok pula satu bab lagi tuan-tuan. Isteri kita pun akan mengadu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita ni suami dia zalim. Isteri pun mengadu depan Allah, pergi minta hak dia depan Allah. Isteri hak duduk dengan kita setia berpuluh-puluh tahun pun dia petik depan Allah, apatah lagi orang lain. Kadang-kadang kita ni sampai malu nak pergi minta hutang tuan-tuan. Orang hutang kita dilupa. Ni yang duk geleng kepala ni, ahli penjagaan ni orang lagi banyak lah orang berhutang belah ni. Kalau mampu untuk kita maafkan. Kalau mampu kuat hati kita untuk halalkan. Sebab itu akan menjadi satu saham besar kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita terpulang. Kalau kita maafkan, Allah Ta'ala akan memberi kita pahala kemaafan. Kan Allah sebut wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan memaafkan itu mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Tapi kalau di akhirat Allah Ta'ala yang maha adil pasti akan menilai. Maaf juga. Tapi kawan ni dah susah. Hang hutang dia, hang tipu dia, hang buat dia jadi hidup dia susah. Mesti ada satu benda yang perlu dibayar balik atas kesusahan. Sedangkan dia bagi hang hutang, dia nak tolong hang. Dia nampak hang susah, dia kesian je hang. Bila hang senang, hang lupa orang-orang yang macam ni. Jadi Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan. Hadis ni hadis sahih tuan-tuan.
Tak bayar hutang orang, satu kezaliman. Satu kezaliman, Allah Ta'ala akan duduk dengan orang yang bagi kita hutang. Allah Ta'ala akan nilaikan apa yang kita aniaya dia. Jaga-jaga. Dalam riwayat yang lain disebutkan, penangguhan membayar hutang oleh orang yang mampu adalah satu kezaliman. Dibolehkan mengadu kepada hakim dengan menyifatkannya sebagai zalim dan dikurungnya, yakni dipenjarakan mengikut pendapat hakim. Makna kata dalam Islam tuan-tuan boleh buat kes, boleh pergi mengadu kepada hakim orang yang hutang kita tak mau bayar. Dan kalau disabitkan betul hukuman tersebut tuan-tuan, kes tersebut, maka dia boleh dipenjarakan, boleh ditahan, diminta untuk bayar balik, dilunaskan segala hutang-hutang dia. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Jadi tolong jaga. Kita biar nak hutang ni tuan-tuan, hutang biasa-biasa sudahlah, tak perlu kot hutang-hutang benda yang orang rasa merepek. Saya dengar dah ada 1-2 kes swipe kad kredit, hutang kad kredit. Sebab apa tuan-tuan? iPhone 12 keluar. Kita tengok cantik tapi saya tak minat iPhone kan. Tak apa, alhamdulillah. Saya orang Android. Tuan-tuan, ada 2-3 orang yang swipe kredit kad tuan-tuan, berhutang sebab apa? Nak bermewah. Tak apalah, duit dia, tak apa, tak ada masalah. Tapi nak berhutang pandai manage. Jangan lari. Jangan susahkan orang. Sebaiknya kita berhutang pada benda yang perlu sahaja tuan-tuan. Antaranya nak beli rumah atau tanah, nak beli kereta, kenderaan, cukuplah. Lain-lain pada tu tak payah hutang kan tuan-tuan. Lah ni orang nak berkahwin berhutang. Buat kenduri 20-30 ribu. Lepas kenduri sehari tu, esok tu mula duk pening kepala nak bayar kot mana. Rumah sewa pun tak ada, barang dalam rumah pun tak ada. Baik kahwin zaman lah ni PKP tuan-tuan, kenduri pun tak payah buat. Orang pun tak kata apa, kata buat kenduri. SOP. Tuan-tuan sebut SOP, selesai masalah. Jimat 20 ribu tu, sewa rumah, beli rumah ke apa ke, beli barang nak masuk, nak mulakan kehidupan dengan suami isteri. Kan cantik. Saya suka kalau boleh buat benda tu. Tapi kita lah ni tuan-tuan, kalau boleh kenduri tu jadi macam wajib. Takkan tak buat. Kahwin ni, apa masalah kahwin? Alah, orang nak kata pun 2-3 hari ya tuan-tuan. Betul orang tidiam lah. Kita buat kenduri pun orang kata. Kita tak buat pun orang kata. Kan? Main dengan orang tuan-tuan, kita mati lagu tu. Mati kita pun orang kata tuan-tuan. Kalau nak kira dengan orang. Nak buat apa buat. Tapi hutang tu biar berpatutan. Kena dengan tempat dan keadaan dia. Okey, baik.